Kami bawakan perhatian anda pula ke mana? Ke Tanjung, iaitu Pulau Mutiara, Pulau Pinang. Ini adalah perlawanan yang membabitkan pasukan Penang FC dengan Negeri Sembilan. Inilah pasukan yang juga berjuang untuk mendapatkan mata penuh dalam perlawanan ini, dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Bandaraya. Terlebih dahulu untuk pasukan tuan rumah telah melakukan percubaan bagi mendapatkan jaringan dalam perlawanan ini juga untuk menyaksikan sekali lagi penjaga gol bekas penjaga gol remaja kebangsaan kita, Shihan Hazmi, sekali lagi telah membuktikan keupayaan beliau. Pengadil telah memberikan penalti dalam situasi off ball di mana keadaan kedudukan pengadil saudara Zulkarnain sekali lagi menjadi tumpuan dan keadaan ini tidak membebankan bagi penyerang pasukan Pulau Pinang iaitu Hilal Al-Halwi menjadikan gol menerusi sepakan penalti. Sekali lagi, penalti yang menjadi tumpuan kita di Stadium Bandaraya apabila pasukan Penang FC pula telah berjaya untuk mendapatkan jaringan penyamaan. Itulah jaringan daripada Hilal dan sebelum itu kita dapat menyaksikan sebenarnya jaringan pembukaan melalui sepakan penalti juga yang dimiliki oleh ataupun dijaringkan oleh Zakwan Adha Abdul Razak, gol yang pertamanya pada musim ini. Satu pertarungan, satu perlawanan yang cukup sengit walaupun mereka bermain dalam situasi yang mungkin agak berbeza. Hantaran ini wadah pas lah, tetapi sayangnya tidak dapat menghasilkan jaringan untuk pasukan Penang FC. Walaupun itu merupakan satu hantaran yang terbaik. Percubaan daripada luar box yang dilakukan oleh Matheus Alves yang melewati pintu gol dan kemudian satu lagi peluang percubaan dari Sean Selvaraj juga tidak dapat menghasilkan jaringan. Akhirnya mereka terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri 1-1. Seri lagi, Wi. Itulah cakap. Kita berbuka dengan seri muka ini. Seri muka kan? Seri muka. Alright. Perlawanan yang saya rasa fair result. Ya. Bagi Negeri Sembilan, mereka dapat mengekalkan rekod seri lagi sebab tempoh hari mereka terpaksa berempas pulas untuk mencatat keputusan ini ketika menentang pasukan Selangor. Tetapi siapa sebenarnya yang betul-betul pulang daripada game ini dengan kelegaan? Itu soalannya. Okey, kalau ikut kelegaan, saya ambil pasukan pelawat lah. Kerana Negeri Negeri Sembilan. Kerana Alright. mereka ambil satu mata di tempat lawan walaupun mereka dianggap sebagai satu pencabar juga untuk bangkit. Tapi pada masa sama, kerugian untuk pasukan Pulau Pinang. Kerana ikut daripada statistik penguasaan permainan lebih kepada mereka. Betul. Masuk attacking third untuk mendapatkan gol lebih kepada mereka. Tapi mereka tak boleh dapat menjadi satu jaringan yang lebih terbuka, permainan terbuka. Saya dapat lihat bahawa kalau kita lihat peluang yang begitu baik untuk Casagrande melakukan hari ini punya jaringan, sepatutnya dia boleh melakukan 2-3. Macam tempoh hari jugalah. Ya, tempoh hari. Tapi dia tak dapat konsisten lagi dari jaringan dan hasilnya kedua perlawanan ini dapat gol melalui sepakan penalti. Pengadil bagi penalti. Betul keputusan itu? Itulah mungkin sedikit Pengadil ni viral sekarang ni. Sebut dia pasal pengadil, lepas tu macam awak juga dia punya tu, Abang Zul kita ni. Tapi ianya berlaku dalam situasi apabila kedua penalti itu pemain-pemain yang tak ada bola. Bergasak, tarik-menarik berlaku. Faul yang berlaku betul-betul depan mata referee. Cuba dibantah oleh para pemain. Betul. Kalau kita lihat kedua-dua jaringan ini berlaku hampir selang 5 minit lepas kedua-dua pasukan dapat penalti. Okey. So kalau nak ikut betul situasi off ball yang berlaku tu menampakkan sedikit keputusan pengadil. Kat mana kita nak tengok apa penilaian pengadil. Saya nak tengok sekali lagi kalau boleh bagaimana situasi untuk Negeri Sembilan mendapatkan sepakan penalti ini. Kita lihat sekali lagi apakah pengadil betul-betul berada pada posisinya dan kemudiannya dia membuat keputusan yang sama sekali tidak diingini oleh penyokong-penyokong Negeri Sembilan. Kita lihat daripada sepakan ini, sepakan percuma yang biasa saja, tetapi tarikan berlaku di situ yang telah menyebabkan ianya membabitkan nombor 13 bagi pasukan Penang FC. Jom kita tengok. Latif Suhaimi. Dalam ramai-ramai Latif Suhaimi yang telah melakukan tarikan. Saya suka sebab dalam situasi ini Zakwan beritahu dia selaku kapten dia nak ambil sepakan penalti berbanding untuk memberikan kepada pemain seperti Herod Gulon ataupun Kosi Adetu.
Inilah satu sikap yang saya rasa perlu dilakukan juga oleh mana-mana pemain tempatan. Sepakan penalti, why not kau bagi kepada pemain tempatan? Instead kau bagi kepada pemain-pemain import. Saya selalu tekankan perkara ini, Wih. Okey, saya nampak benda ni, okey, saya setuju. Agak menarik kerana Haji nakkan pemain tempatan untuk dapatkan jaringan. Tapi pada saya, untuk pasukan Negeri Sembilan, kalau Zakuan ambil, saya tak ada isu kerana dia posisi sebagai penyerang dan ada rekod menyerang gol. Okey. Cuma kalau Haji nak sentuh balik cara bagaimana pasukan Negeri Sembilan dapat penalti itu, betul. Ada sedikit pertikaian pada pandangan saya kerana kita lihat dia tak mengganggu pun perjalanan bola sepak daripada Zakuan nak pergi rembatan terus ke arah Latif nak menarik Nazari untuk melakukan sepakan penalti kan diberi. Mungkin sedikit persoalan juga kerana keadaan tersebut tidak menang kepada situasi tarikan tu. Okey, faham. Mungkin sepakan tu selepas Zakuan ambil dan selesai. Walaupun ada tarikan berlaku kerana dia tidak melalui, mungkin dari perjalanan melalui gol tu tidak mengganggu situasi itu. Mungkin sedikit berbeza ketika Sepakan itu tak mengganggu situasi itu. Ya, kerana dia direct terus kepada keadaan goalkeeper. Mungkin berbeza sikit seperti PJ City dan Pahang tadi kerana laluan bola tersebut ada bantahan daripada penjaga gol. Pahang mengatakan laluan itu mengganggu situasi dia untuk menyelamatkan bola. So ada dua player yang aktif lah maksudnya depan pintu gol. Sama juga kes dia dengan apabila Penang FC mendapat sepakan penalti. Kita akan lihat sekali lagi yang pertama, kedudukan pemain-pemain yang bergasak itu dan kedudukan pengadil untuk dia memberikan sepakan penalti yang kedua dalam perlawanan dalam tempoh, kalau ikutkan ke sini, 6 minit. Daripada gol yang pertama dengan penalti. Okey, lihat. Saudara Zulkarnain, pengadil perlawanan malam ini, kali ini dia menghukum pemain Negeri Sembilan. Nombor 10, iaitu Omid Nazari. Omid Nazari, pemain kebangsaan Filipina yang telah memberikan sepakan penalti dan Hilal Al-Alwi tidak mesisihkan peluang ini. Okey. Dengan kedudukan bagi pasukan Penang, 3 seri berturut-turut, satu kerugian kepada mereka. Okey. Untuk Penang betul, kerugian untuk mereka jika mereka menang hari ini, saya punya kiraan 5. Mereka dapat 3 poin, mereka boleh naik terus ke tempat ke-5 daripada 7, tempat ke-7 terus naik ke tempat 5. Tapi merugikan mereka draw. Tapi yang penting, poin itu lebih penting lah. Jadi maklumkan tadi awal-awal ni kejar poin itu lebih penting kerana tak nak gap terlampau jauh. Betul. Okey, untuk pasukan Pulau Pinang, ya, kalau sekali lagi kita nak menyentuh pasal penalti ni, betul agak dua situasi berbeza. Dua pemain pergi mendapatkan bola, dua pemain lagi ditarik, dihalang. Jadi situasi itu sama juga laluan bola tu di mana kedudukan pemain yang nak diberikan penalti itu tersebut. Okey. Tetapi apapun, ialah keputusan pengadil dilihat dari segi pengadil di tengah dan pembantu pengadil. Jadi keputusan itu saya anggap macam sama juga situasi off ball yang tarikan berlaku untuk pergi mendapatkan bola. So saya rasa jangkaan ini mungkin sedikit ada betulnya dan kelebihan untuk pasukan. Bagaimana nak break, bagaimana nak hentikan keputusan seri dan seri 3 kali berturut-turut ni. Sebab apa? Next game untuk pasukan Pulau Pinang, mereka akan menanti kunjungan pasukan jiran. Kedah. Kedah akan datang ke Stadium Bandaraya pada 17 hari bulan April. Kedah tengah bersemangat. Kita nak tengok apa keputusan mereka pada hari esok. Ini satu perlawanan sekali lagi akan menguji keupayaan Thomas Truka dengan pasukan Penang FC. Ya, untuk dia mendapatkan kemenangan balik ni, saya rasa tak ada banyak yang perlu mereka ubah. Kerana kita melihat kekuatan Endrick dengan Casagrande di bahagian atas, Faizat di sana boleh membantu untuk pergi mendapatkan gol saja. Itu perkara penting kerana sedikit hari ini peluang mereka di depan gol lebih banyak tapi tidak menjangkan gol. Secara ringkasnya, penyerang-penyerang dan juga pemain-pemain Penang kena skor lebih banyak gol untuk menang dan juga break kepada keputusan seri 3 kali berturut-turut ini. Breaklah untuk kita seketika. Selepas ini kita akan jumpa lagi dalam Dari Bola untuk satu lagi perlawanan yang menjadi tumpuan kita pada minggu ini.